Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nurul Kausar binti Abdul Jalil, nombor kad matrik P117191 akan membentangkan kertas projek pendidikan saya yang bertajuk Tahap Kefahaman Masyarakat Terhadap Hukum dan Amalan Dokumentasi Radaah di Negeri Sembilan. Kita masuk kepada pengenalan. Susu ibu merupakan makanan yang membekalkan nutrisi terbaik kepada anak-anak, khususnya buat bayi yang baru dilahirkan. Susu ibu menyediakan imunisasi pasif kepada anak-anak daripada bakteria dan virus. Namun, sesetengah ibu mempunyai masalah untuk menyusukan anaknya sendiri. Maka, antara kaedah yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melalui amalan penyusuan. Penyusuan atau disebut sebagai ar-radha' ialah perbuatan mengalirkan susu bagi seseorang perempuan ke dalam perut seorang bayi dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, menurut ulama kontemporari, Yusuf Al-Qardawi, ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i pun mendefinisikan ar-radha'ah ni sebagai aktiviti penyusuan yang sampai ke dalam perut bayi yang menyusu sama ada secara terus melalui payudara ibu atau dengan cara lain, sama ada melalui botol susu atau sebagainya. Menerusi kajian ini, saya sebagai pengkaji akan meneliti tahap kefahaman masyarakat Negeri Sembilan terhadap amalan penyusuan, merangkumi aspek hukum, kesan kepada ikatan kekeluargaan, perbezaan antara saudara kandung dan saudara susuan, dan isu berkaitan seperti anak angkat dan pewarisan harta. Selain itu, pengkaji akan membuat penelitian terhadap pendokumentasian radaah terhadap yang terjadi di Negeri Sembilan. Kita masuk kepada latar belakang kajian. Seperti yang saya telah ceritakan, kajian saya akan memberi fokus kepada tahap kefahaman masyarakat terhadap penyusuan dan juga amalan dokumentasi di Negeri Sembilan. Dalam fokus kajian pertama iaitu tahap kefahaman masyarakat terhadap radaah, pengkaji akan membuat penelitian bagaimana konsep radaah menurut mazhab Syafi'i difahami dan diamalkan oleh masyarakat Negeri Sembilan. Fokus kajian kedua pula ialah pengkaji akan membuat perhatian terhadap amalan dokumentasi radaah tentang wujudkah penggunaan kad dan rekod pendaftaran penyusuan yang digunakan bagi tujuan rujukan serta mengelakkan kekeliruan bagi mereka yang terlibat dalam penyusuan. Dalam surah Al-Baqarah telah menyatakan bahawa radaah ni merupakan amalan yang sangat dimuliakan oleh agama Islam. Bahkan ia turut digalakkan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Kalau kita tengok pada zaman dulu, dia amalan penyusuan ni berlaku pada sekitar kampung. Dan kalau kita tengok bahkan baginda Nabi SAW sendiri pun dihantar oleh ibunya ke kampung untuk disusui oleh ibu susuannya. Amalan ibu susuan ni menurut Damirah Nur Sakinah 2019, dia kata memberi kesan kepada perbincangan hukum syarak berkaitan ibu, bapa, anak, tempoh penyusuan dan kaedah serta isu-isu yang berbangkit seperti penyusuan tempat awal. Selain itu, kesan lain turut melibatkan perkahwinan, batasan aurat, hak dan tanggungjawab dan upah penyusuan kepada ibu yang menyusukan serta pelbagai lagi permasalahan dalam hukum penyusuan ni. Menurut Siti Fatimah pula, dia menyatakan penyusuan ni akan memberi kesan kepada pensabitan kanak-kanak kepada ibu susuannya kan. Kajian oleh Zanariah pula mendapati masyarakat Islam di Malaysia ni berada pada tahap kesedaran yang sangat baik dan cakna mengenai hukum-hukum penyusuan berhubung dengan anak susuan kan. Seperti mana kita tahu apabila seorang wanita tu menyusukan anak seseorang yang ajnabi, iaitu bukan anaknya, akan menjadikan anak tersebut sebagai anak susuan dan diharamkan untuk kita mengahwini anak tersebut. Okey. Amalan dokumentasi radaah melalui kad dan rekod di Jabatan Pendaftaran ni merupakan satu benda yang baharu di Malaysia, yang mana buat masa ni hanya negeri Selangor sahaja yang mempunyai dokumentasi radaah kan, iaitu kad dan data di JPN, yang mana ia dilancarkan oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syarif pada program simposium radaah 2018, yang mana inisiatif kad radaah ni merekodkan pendaftaran dan pendaftaran anak dan ibu susuan supaya anak susuan tu tak akan berkahwin dengan saudara susuan. Selain itu, kad ni membantu memperkenalkan identiti mereka serta menjaga keturunan melalui perkahwinan yang sah. Di sini, masyarakat perlu mempunyai kesedaran mengenai kepentingan amalan dokumentasi penyusuan seperti mana yang telah dilaksanakan di negeri Selangor kan. Sebab apa? Supaya boleh membantu pasangan ni bernikah
untuk membuat semakan pertalian dengan sama ada boleh ke tak kan sebelum memohon kebenaran bernikah di Pejabat Agama Islam daerah. Jadi menurut kajian ni, pengkaji saya ialah mendapati bahawa pengandalian dokumentasi secara rasmi bagi amalan rada'ah ni belum dikuatkuasakan oleh pihak berautoriti di Malaysia. Jadi kalau perkara ni terus berlaku tanpa tindakan oleh pihak berwajib, dia akan menimbulkan suasana tidak harmoni lah dan kekeliruan dalam konteks kekeluargaan masyarakat Islam. Okey. Kita masuk kepada penyataan masalah. Penyataan masalah pertama saya ialah kefahaman masyarakat terhadap implikasi hukum susulan daripada amalan mengambil ibu susuan. Okay, menurut pandangan syarak, pengetahuan tentang penyusuan ini terbahagi kepada dua. Satu, pensyariatan penyusuan dan dalam Islam, dan kedua, hukum hakam berkaitan penyusuan menurut syarak. Pensyariatan penyusuan tu dia menerangkan tentang pengertian kan, tempoh penyusuan, kelebihan penyusuan dan sebagainya. Kalau hukum hakam ni pula dia menceritakan tentang syarat ibu susuan, penyusuan kepada orang dewasa kan, usia bayi tu kan, serta pelbagai aspek lain lagi lah yang menjadi permasalahan dalam penyusuan ni. Jarang masyarakat kita membicarakan tentang hukum penyusuan ni kan. Biasanya diorang akan membincangkan penyusuan dalam perspektif sains lah. Menurut Siti Fatimah Saleh, dia menyatakan amalan penyusuan ni yang berlaku antara ibu susuan dan anak susuan ni berlaku di bandar-bandar utama kan. Terutamanya bagi ibu yang berkerjaya kan. Beliau berpendapat bahawa kekurangan ilmu tentang pengurusan penyusuan dan penguasaan hukum agama antara faktor yang membawa kepada permasalahan penyusuan. Aktiviti penyusuan di kampung agak terkawal berbanding di kawasan bandar. Sebab apa? Sebab kebiasaannya di kawasan perkampungan ni, ibu-ibu akan menghantarkan anak-anak mereka kepada ibu susuan yang terdiri daripada ahli, keluarga, jiran atau kenalan rapat di sekitar. Penyataan masalah yang kedua ialah tiada pemantauan dibuat mengenai dokumentasi penyusuan meskipun amalan rada'ah ni dipraktikkan sekian lama oleh masyarakat kan. Kita tengok amalan dokumentasi ni merupakan satu keperluan, memandangkan penyusuan susu ibu ni dia dah menjadi satu kebiasaan kepada masyarakat kan. Bukan sahaja yang berada di perkampungan kan, tapi melibatkan warga kota. Yang mana kebanyakannya ibu-ibu yang berkerjaya yang sibuk dengan bekerja ni terpaksa ambil pilihan untuk menggunakan khidmat ibu susuan kan. Untuk apa? Untuk memastikan anak-anak diorang ni cukup mendapat susu badan secukupnya. Antara kajian terdahulu mengenai keperluan amalan dokumentasi ni ada dilakukan yang menyatakan rada'ah ni adalah sangat penting untuk dilaksanakan memandangkan situasi masyarakat sekarang yang ramai memperpraktikkan. Kemudian menjadi satu keperluan juga kepada JPN untuk berkolaborasi dengan pihak berkuasa agama negeri-negeri Malaysia bagi membina sistem yang efisien lah dalam menyimpan maklumat dan rekod penyusuan ni. Menurut Dr. Nora Liza binti Razali, amalan penyusuan ni berlaku melibatkan ibu menyusukan anak orang lain di Negeri Sembilan, tetapi pihak mereka tidak mempunyai maklumat tersebut kerana tiada amalan dokumentasi yang diamalkan. Masuk kepada persoalan kajian. Persoalan yang menjadi fokus kepada pengkaji dalam melakukan kajian ni, yang pertama, apakah masyarakat di Negeri Sembilan ni faham tentang hukum hakam rada'ah? Yang kedua, apakah masyarakat faham tentang kepentingan amalan dokumentasi penyusuan sebagai maklumat untuk kegunaan dalam hal ehwal keluarga Islam di Negeri Sembilan? Yang ketiga, apakah kaedah pemantauan yang digunakan oleh pihak berautoriti mengenai amalan penyusuan? Kita masuk kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian untuk dicapai pada akhir kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat tentang hukum hakam rada'ah di Negeri Sembilan. Yang kedua, menganalisis kefahaman masyarakat tentang kepentingan amalan dokumentasi penyusuan sebagai maklumat untuk kegunaan hal ehwal keluarga Islam di Negeri Sembilan. Yang ketiga, mencadangkan kaedah pendokumentasian amalan penyusuan melalui pemantauan Jabatan Agama Islam Negeri. Kita masuk kepada limitasi kajian. Okey, jadinya kajian ni akan memberikan fokus situasi penyusuan dalam konteks Negeri Sembilan sahaja. Isu yang diberikan perhatian ialah tahap kefahaman masyarakat terhadap implikasi penyusuan lah terhadap hukum. Dan yang keduanya, kajian akan tengok adakah wujud amalan dokumentasi yang dilakukan di Negeri Sembilan ini. Selain itu, pengkaji akan mendapatkan 30 responden melalui borang maklum balas secara atas talian menerusi aplikasi Google Form. Berdasarkan kriteria seperti ibu-ibu beragama Islam yang menyusukan anak sama ada bekerjaya atau tidak bekerjaya yang menetap di sekitar Negeri Sembilan. Kajian ini akan meneliti kajian kes terdahululah mengenai kes kesan amalan dokumentasi yang tidak diamalkan
seperti pembubaran perkahwinan akibat menikahi saudara susuan kan. Dan pengkaji juga akan membawa dapatan kajian menerusi temu bual bersama ibu-ibu susuan, individu yang menjadi anak susuan dan pihak berautoriti untuk mendapat sudut pandang yang lebih tepat mengenai tajuk kajian ini. Kita masuk kepada rasional kajian. Kajian ini perlu dilaksanakan untuk mewujudkan satu sistem pendokumentasian rada'ah yang sistematik kan, bagi mengelakkan kekeliruan dan konflik kepada anak dan ibu susuan kan. Yang kedua, kajian ini berperanan sebagai inisiatif permulaan untuk menimbulkan kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan nasab daripada aktiviti penyusuan ini. Kita masuk kepada kepentingan kajian. Okey, kajian ni mengukur sejauh mana amalan penyusuan ni diamalkan oleh masyarakat mengikut garis panduan hukum yang ditetapkan Islam. Yang kedua, kajian ni boleh jadikan rujukan kepada masyarakat lah untuk memahami implikasi hukum aktiviti penyusuan. Yang ketiga, dia akan membantu pihak berautoriti dalam melaksanakan amalan dokumentasi penyusuan. Yang keempat, kajian ni akan memberikan dapatan terkini lah mengenai isu-isu rada'ah yang berlaga dalam kalangan masyarakat. Kita masuk kepada definisi konsep. Tahap kefahaman masyarakat terhadap hukum. Okey, tahap kefahaman masyarakat terhadap hukum ini memperincikan sejauh mana pendedahan dan kesedaran masyarakat ni dalam isu rada'ah. Kan? Dalam konteks perbahasan ni, contohnya bagaimana masyarakat ni dia bereaksi dengan isu rada'ah yang berlaga di sekeliling mereka seperti isu wali, perwarisan harta dan nasab antara ibu bapa susuan dengan anak-anak susuan. Kemudiannya, hukum adalah apa yang telah digariskan oleh 4 sumber hukum iaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas dalam membahaskan bab rada'ah. Dalam konteks madhaj hukum di Malaysia, pengkaji akan cenderung kepada hujah dan dalil mazhab Syafi'i serta pendapat daripada manhaj yang sama kan. Amalan dokumentasi penyusuan pula ialah kepada semua kaedah perekodan lah, penyimpanan, pengaksesan dan penggunaan maklumat yang berkaitan aktiviti penyusuan. Khususnya yang melibatkan ibu bapa susuan, ibu bapa kandung anak susuan dan saudara susuan. Amalan dokumentasi ini tak terbatas dalam ruang lingkup antara mereka yang berurusan dalam aktiviti penyusuan sahaja, tetapi turut melibatkan pihak berkuasa dan badan-badan yang berkaitan. Okey, definisi konsep penyusuan ni dalam konteks pengkaji, perbuatan mengalirkan susu bagi seseorang perempuan ke dalam perut seorang bayi dengan syarat-syarat yang tertentu. Pengkaji juga akan membahaskan definisi penyusuan ni mengikut kebiasaan dan adat setempat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ada menyebut penyusuan ni dalam kalimah yurdi'na, yang mana yurdi'na ni berasal dari kata ar-rada'ah iaitu huruf ra, da dan ain yang membawa erti hisap air susu dari payudara. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, yurdi'na ni walaupun dalam bentuk khabar, perkataan ini difahami sebagai amar, iaitu Allah memerintahkan kepada para ibu ni untuk menyusukan anaknya. Kita masuk kepada kerangka teori. Susu ibu sebagaimana kita tahu, dia merupakan makanan yang terbaik dan membekalkan nutrisi kepada pertumbuhan dan kesihatan bayi itu. Allah SWT menekankan penyusuan ni menjadi tanggungjawab ibu-ibu yang melahirkan untuk menyusukan anak mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuan tu. Menerusi ayat ni jelas bahawa penyusuan seorang ibu terhadap anak dititik beratkan oleh Islam. Jadi tempoh susuan ni menurut Islam adalah selama 2 tahun. Amalan rada'ah akan memberi implikasi kepada hubungan nasab. Sabda Baginda SAW, penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan disebabkan kelahiran kan. Teori yang berasaskan kaedah fiqhiyah iaitu al-imam ala ra'yatu manut bil maslahah, yang memberi makna sesuatu tindakan imam ketua negara mesti berpandukan maslahah. Beliau menyatakan bahawa Sa'adan Mani menyatakan bahawa pendokumentasian pembuktian ini merupakan maslahah umum untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat dalam sistem kekeluargaan Islam. Meskipun tak ada tuntutan langsung dalam Al-Quran menyatakan pendokumentasian rada'ah ni adalah merupakan sebahagian daripada kemaslahatan untuk ummah, tetapi ia sangat dituntut untuk mengelak untuk mengelak sebarang kemudaratan lah yang disebut sebagai sadul zara'i kan. Para ulama membahaskan sadul zara'i ini ialah menutup pintu-pintu jalan yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi dalam konteks amalan penyusuan
dalam penyusuan bukan ibu kandung ni, isu-isu seperti perkahwinan sesama adik-beradik kan merupakan antara kemudaratan yang perlu dihalang. Maka antara kaedah yang terbaik adalah merekodkan maklumat ibu dan anak sesuai kan. Makanya di sini jelas amalan dokumentasi ni sangat penting untuk digunakan. Kita tengok pensyariatan Al-Quran, hadis dan implikasi hukum. Kemudian dasar pemerintah melaksanakan dokumentasi rada'ah untuk pelmarahan nasab. Kemudian rada'ah menurut para ulama, kefahaman masyarakat terhadap hukum hakam rada'ah. Kita masuk kepada kerangka konsep. Kerangka konsep kajian ini akan menunjukkan tahap kefahaman ibu-ibu berkerjaya dan tidak berkerjaya yang menyusulkan anak mereka terhadap hukum-hukum rada'ah dan kesedaran mereka terhadap amalan dokumentasian rada'ah. So, jadinya kajian ini akan menganalisislah tahap kefahaman dan kesedaran masyarakat mengenai amalan dokumentasi rada'ah ni. Segala maklumat yang diperoleh menerusi Al-Quran, hadis, kajian terdahulu dan maklumat responden akan diperhalusi untuk melihat sejauh manakah masyarakat ini memberi perhatian terhadap hukum dan amalan dokumentasi rada'ah. Kerangka konsep ni kan, Al-Quran, hadis, kitab-kitab fiqh mengenai rada'ah, lepas tu teori maqasid syariah dan kaedah fiqh dalam bab rada'ah, dapatan kajian terdahulu dan pandangan umum para ulama mengenai amalan dokumentasi rada'ah, pelaksanaan kad rada'ah. Kita masuk kepada konsep penyusuan menurut Islam. Amalan penyusuan ni seperti mana kita tahu memberi implikasi kepada hukum, khususnya dalam hubungan kekeluargaan dan nasab. Sabda Nabi SAW menyatakan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Mereka yang haram dikahwini kerana keturunan, haram juga dikahwini kerana susuan. Amalan penyusuan ni digalakkan, bahkan dalam hukum syarak pun menetapkan bahawa hukum amalan penyusuan ibu susuan ni kepada anak buah kandung adalah harus kan. Jadi hal ni kalau ada keadaan tertentu yang menghalang ibu kandung ni untuk memberikan susu, seperti masalah kesihatan, kekurangan susu ataupun kematian ibu, dalam keadaan ni perempuan lain perlu menyusukannya demi kelangsungan hidup anak tersebut kan. Hal ini ada dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan sebaiknya jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka boleh perempuan lain menyusukannya. Syarat penyusuan menjadikan anak susuan tu adalah haram ataupun tidak boleh dikahwini berdasarkan beberapa kriteria. Itu yang pertama, syarat-syaratnya ialah anak yang menyusu berumur 2 tahun ke bawah kan, seperti mana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Yang kedua, bayi yang menerima susu mestilah telah 5 kali kenyang. Telah dinyatakan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah kan. Ayat Al-Quran yang turun adalah 10 kali susuan yang tertentu yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram. Kemudian dimansuhkan dengan 5 kali susuan yang tertentu. Ketika Rasulullah wafat, ayat ini masih dibaca sebagai ayat Al-Quran. Keperluan amalan pendokumentasian penyusuan anak susuan dalam kalangan ibu susuan yang beragama Islam. Menurut Abdul Muiz, dokumentasi rada'ah ni sangat penting dan mempunyai beberapa keperluan dalam hal pentadbiran keluarga Islam. Antara manfaatnya dalam urusan munakahat perkahwinan, keharmonian, ibadah dan mengelakkan kemudaratan lain. Jadi, rada'ah ni, pelaksanaan dokumentasi rada'ah ni mempunyai beberapa justifikasi lah untuk dilaksanakan. Islam ni kan sebuah agama yang syumul, memberi garis panduan untuk hidup secara aman. Jadi dalam konteks amalan rada'ah ni, dokumentasi ni mempunyai beberapa kemaslahatan, khususnya dalam memelihara nasab. Okey, walaupun dia tidak dinyatakan dalam Al-Quran, tapi tuntutan pelaksanaannya terdapat secara umum. Dalil Al-Quran ada menyebutkan perihal ni, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat 78, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan kan. Dalam konteks semasa, kecanggihan teknologi dan maklumat ni kan bertepatan lah untuk mengaplikasikan sistem yang teratur dan sistematik, iaitu mengendalikan rekod amalan rada'ah kan. Pendokumentasian ni membuktikan bahawa ianya penting dan merupakan masalah umum, iaitu bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. Kita masuk kepada metodologi kajian. Kajian ini akan menggunakan kaedah reka bentuk tinjauan yang melibatkan kutipan data sekunder di perpustakaan dan data primer melalui borang selidik secara atas talian melalui edaran Google Form lah.
mendapat data secara kuantitatif. Responden yang disasarkan seramai 30 orang mengikut kriteria seperti ibu berkerjaya atau tidak berkerjaya yang beragama Islam dan menyusukan anak-anak serta menetap di sekitar Negeri Sembilan tanpa mengira kawasan tempat tinggal mereka di luar bandar atau di bandar. Soal selidik ini akan merangkumi 3 bahagian, iaitu bahagian A untuk demografi responden, bahagian B untuk persoalan mengenai tahap kefahaman responden terhadap hukum berkaitan penyesuaian dan bahagian C kefahaman tentang kepentingan amalan dokumentasi penyesuaian. Data yang diperoleh ini akan dianalisis secara deskriptif menggunakan Statistic Package for the Social Science (SPSS) untuk mendapatkan sistem piawai kekerapan dan peratus dapatan kajian. Data terkumpul dianalisis secara deskriptif dipersembahkan secara tematik. Okey, dekat sini saya bawa beberapa kajian lepas suratan literature. Yang pertama ialah tahap kefahaman berkaitan hukum hakam penyusuan anak susuan di Selangor. Kajian ini yang dilakukan oleh Amirah Huwaina dan Zuliza Muhammad Kusrin mendapati bahawa majoriti ibu susuan di negeri Selangor ni memahami hukum berkaitan amalan penyusuan. Namun masih terdapat ibu yang tidak memahami dan kurang pasti hukum hakam penyusuan anak ni. Maka usaha-usaha untuk meningkatkan kefahaman ni perlulah dilakukan oleh pihak berwajib terutamanya bagi melalui kursus penyusuan bagi ibu-ibu yang berniat untuk menyusukan anak orang lain dan sebagainya. Menurut Zuliza Muhammad Kusrin dan Salasiah Hanin Hamzah dalam kajian mereka iaitu A Quantitative Study on Muslim Mothers Understanding of the Islamic Concept of Wet Nursing, telah timbul kesedaran orang ramai terhadap kebaikan susu ibu untuk bayi. Disebabkan tu berlakunya peningkatan penggunaan khidmat ibu susuan ini dikenali sebagai wet nursing. Dalam kajian ni, dalam dapatan kajian mereka mendapati sebanyak 46 orang responden menyusukan anak untuk membantu ibu yang kekurangan susu. Namun kebanyakan mereka masih tidak mempunyai tahap kefahaman yang baik terhadap kesan penyusuan menurut Islam kepada mahram, nasab dan pewarisan harta pusaka. Kajian hukum-hukum penyusuan terhadap anak susuan, kajian kesedaran masyarakat Islam di Selangor oleh Zanariah ni mula memperincikan kepentingan penjagaan keturunan termasuklah hak dan jaminan perlindungan terhadap anak-anak susuan. Kajian ini membincangkan tahap kesedaran masyarakat terhadap hukum penyusuan berkaitan anak susuan dari aspek aurat, nasab dan perkahwinan. Pengkaji juga membahaskan perbahasan ni dalam pengajian fiqh al-usrah atau fiqh al-munakahat. Penyusuan yang ada dibahaskan dalam kitab ni Okey, jadinya walau bagaimanapun persoalan berkaitan hukum penyusuan ni jarang menjadi fokus berbanding dengan isu-isu kekeluargaan Islam yang lain. Sebab apa? Jadi pengkaji Zanariah Dimo ni mencadangkan satu modul fiqh rada'ah dapat dibina dan disampaikan dalam wacana, forum dan ceramah bagi memberi pendadahan kepada masyarakat. Selain itu juga pengkaji juga menyarankan kepada pihak autoriti seperti Majlis Agama Islam untuk menyediakan garis panduan tentang penyusuan ini. Kajian mengenai tahap kefahaman amalan rada'ah seterusnya ada dibincangkan oleh Nurmadiah Daud dan Nadirah Nordin dalam kajian mereka kefahaman ahli akademik IPTA Kuala Terengganu terhadap konsep penyusuan susu ibu menurut perspektif Islam. Pengkaji memfokuskan tahap kefahaman ini menurut perspektif Islam dalam kalangan ibu-ibu berkerjaya khususnya dalam kalangan ahli akademik kerana mereka ni adalah golongan terpelajar sekaligus menjadikan mereka ni sebagai panduan kepada wanita lainlah dalam masalah ni. So dapatan kajian menunjukkan bahawa pengetahuan tentang hukum hakam rada'ah ni sangat penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan penyusuan susu ibu ni. Kemudian amalan pengambilan ibu susuan satu kajian sorotan terhadap dokumentasi bukti penyusuan oleh Nurmadiah dan Siti Fatimah juga ada membahaskan amalan pengambilan ibu susuan ni memang terjadilah dalam kalangan masyarakat dan pentingnya pendokumentasian ni sebagai bukti penyusuan oleh badan-badan berautoriti sebagai langkah memperkukuhkan keharmonian sistem kekeluargaan Islam. Dan perbahasan kajian juga menyokong idea agar penglibatan JPN membina satu sistem yang teratur untuk merekod penyusuan ini. Damirah Nurul Sakinah dan Siti Fatimah dalam kajian mereka iaitu keperluan dokumentasi penyusuan anak susuan dalam kalangan masyarakat di Malaysia ni menekankan realiti yang berlaku pada hari ini yang mana keperluan dokumentasi ni sangat diperlukan disebabkan apa? Sebab pengambilan ibu susuan yang melibatkan jarak yang jauh serta faktor inovasi dalam sains dan teknologi. Kemudiannya hasil kajian ini menunjukkan terdapat keperluan dan
perhatian dari pihak berkuasa dalam usaha untuk mendokumentasikan penyusuan anak susuan secara rasmi. Kemudian pengendalian dokumentasi anak susuan dalam kalangan ibu susuan oleh Damirah Nur Sakinah dan Halimatus Saadiah mendapati terlalu banyak pendokumentasian ni yang tak rasmi dilaksanakan kan. Ini boleh menjadikan masalah timbul lah bila mana tak ada satu sistem secara rasmi menyimpan data dan maklumat kan. Pertindihan data ataupun kececeran maklumat akan berlaku lah. So menurut kajian ni responden masih lagi kurang jelas atas implikasi penyusuan terhadap hubungan kekeluargaan bapa susuan dan ibu susuan ni kan. Malah ada di antara responden ni tidak pernah bertemu pun dengan ibu bapa kandung anak susuan mereka. Kemudiannya, pengkaji turut membuat penelitian terhadap kajian pelaksanaan kad radaah sebagai alternatif penjagaan nasab keturunan dan anak susuan oleh Jabatan Agama Selangor kan. Oleh Abdul Muiz dan Muhammad Nur Husairi. Kajian ni dia membuat perhatian isu penyusuan dari perspektif perundangan Islam dan turut mengenal pasti pihak berkepentingan yang terlibat dalam mengurus isu-isu radaah ni kan. Dapatan kajian mendapati bahawa kad radaah ni tidak memadai hanya satu negeri sahaja dilaksanakan kan. Sepatutnya benda ni dijalankan di peringkat nasional kan. Perlu ada keseragaman kan. Supaya apa? Mencadangkan agar enactment penyusuan ni diwujudkan bagi membolehkan satu sistem dokumentasi diamalkan secara seragam seluruh negeri Malaysia kan. Perlu adanya satu SOP mengenai pelaksanaan kad radaah ni dan mengambil kira semua aspek terbabit kan, termasuklah perundangan, kebiasaan atau adat masyarakat. Dan pengkaji juga melihat ada keperluan untuk mewujudkan bank data berpusat bagi memudahkan urusan data dan rekod penyusuan dan pernikahan kan. Kemajuan ICT, kemajuan teknologi sekarang ni perlu dimanfaatkan lah kan, especially dalam tujuan untuk dokumentasi penyusuan ni. Kemudiannya dalam kajian Siti Fatimah dan Halimatus Saadiah, pengenalan dokumentasi amalan penyusuan anak susuan dalam kalangan ibu susuan ni ada membincangkan isu pengambilan susu ibu ni secara ekspres dan penjualan susu ibu secara komersial oleh pihak tertentu kan. Ini belum dipantau oleh pihak berkuasa secara rasmi. Jadi pengkaji turut menyatakan implikasi dari amalan ni boleh menyebabkan berlaku kecelaruan dan pensabitan nasab kan. Sedangkan pelbagaian cara untuk menyatakan bukti penyusuan dalam kalangan penjaga dan ibu susuan juga berlaku. Kemudiannya dalam tajuk wet nursing practice in the Malay society according to Islamic perspective across sectional study yang dijalankan oleh Latifah Abdul Majid dan Zuliza Muhammad Kusrin, ada membahaskan mengenai amalan mengambil ibu susuan ni dalam kalangan masyarakat Melayu menurut perspektif Islam kan. Kajian ini melibat 100 orang responden yang berada di Selangor dan mendapati keseluruhannya memahami hukum asas penyusuan kan, seperti larangan perkahwinan disebabkan mahram, syarat-syarat dan kaedah penyusuan kan. Namun demikian, tahap kefahaman ni yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan nasab ni melibatkan anak susuan masih perlu dipentingkan kan. Kajian ini menunjukkan terdapat pelbagai faktor yang telah mempengaruhi amalan pengambilan ibu susuan dalam masyarakat kan. Tambahan pula Zuliza dan Latifah ni mengusulkan bahawa dokumentasi formal harus dilaksanakan kan secara sistematik kan. Dan dicadangkan juga lebih banyak lagi kajian pendidikan mengenai amalan ibu susuan dan kesan daripada amalan juga perlu dijalankan kan bagi memberikan penyelesaian terbaik kepada masyarakat. Dalam kajian Nur Syamlina, Cik Abdul Rahim dan Zuliza Muhammad Kusrin, a cross-sectional study on the practice of wet nursing among Muslim mothers menyatakan bahawa amalan wet nursing penyusuan ni wanita lain di Malaysia ni masih diteruskan kan. Berikutan timbulnya kesedaran orang ramai tentang kepentingan dan kelebihan susu ibu ni kan. Jadi kajian ni melibatkan 100 orang wanita Muslim lah sebagai responden yang menyusukan anak di Selangor. Hasil kajian mendapati kebanyakan ibu ni merekodkan susu anak data latar belakang disusukan dan ini menunjukkan bahawa masyarakat ini sedar sebenarnya tentang kepentingan dan mendokumentasikan penyusuan ini kan, yang membuktikan bahawa pihak berkuasa seharusnya bertindak atas keperluan semasa ini.
Okey, perbincangan mengenai kepentingan mengikut peraturan Islam dalam mengamalkan penyusuan dibahaskan oleh Syarah dan Azadeh dalam kajian The Importance of Breastfeeding Based on Islamic Rules and Quran. Menurut mereka kan, Al-Quran ni bukan sahaja mengandungi elemen pendidikan, falsafah kan, dan hukum-hukum isu agama, tetapi mempunyai fakta-fakta saintifik kan. Jadi, Nabi Muhammad SAW dan ayat Al-Quran menekankan bahawa susu ibu ni adalah makanan yang tiada tandingan dan komprehensif lah, yang memainkan peranan penting dalam peningkatan kesihatan mental fizikal bayi kan. Jadi pengkaji ni menyimpulkan bahawa perintah amalan penyusuan dalam Al-Quran dan hadis ni sangat bertepatan lah dengan kajian dilakukan oleh saintis yang mendapati bahawa penyusuan ibu ni memang mengandungi formula yang paling lengkap. Selain keperluan fizikal, penyusuan ibu ni memberikan perkembangan emosi dan manfaat yang terbaiklah kepada mental dan fizikal seorang bayi. Okey, Diki Cahyo dan Rina dia ni ada menyentuh pasal manfaat air susu ibu kepada anak-anak dalam perspektif Islam ni. Dia orang pun ada menceritakan bahawa air susu ibu ni mampu mencegah datang penyakit kepada bayi kan. Dia memberikan seperti mana kita tahu, memberikan imunisasi bayi dan kaya dengan AA dan DHA sekaligus mendukung pertumbuhan kecerdasan anak. Kemudiannya dalam kajian Zuliza Muhammad Kusrin dan Nur Syamlina dalam kajian mereka, Muslim Women's Practice on Witnessing and Milk Siblinghood, a Descriptive Quantitative Study, mendapati para responden ni bersetuju supaya pihak berautoriti di Malaysia ni mengamalkan amalan dokumentasi untuk mengelakkan kekeliruan terhadap masalah nasab, terutamanya adik-beradik susuan kan. Seterusnya pengkaji juga ada mencadangkan penyelidikan kan untuk melaksanakan sistem dokumentasi agar dapat mengelakkanlah daripada kekeliruan nasab. Isu pensabitan nasab penyusuan daripada bank susu ni ada juga diperincikan dalam kajian penyusuan dan bank susu menurut Islam oleh Nur Madiah dan Zuliza Muhammad Kusrin. Pengkaji membawa pelbagai persoalan lah tentang idea penubuhan bank susu ni kan, yang terjadi seperti contohnya di negara barat kan. Antaranya, adakah terjadinya hubungan persaudaraan kepada bayi yang dilahirkan dengan penerima susu kan, dan bagaimana mengenal pasti pemilik susu tu kan. Terdapat dua pendapat ulama lah. Yang pertama, dia bersetuju, dan yang keduanya dia tidak bersetuju kan. Selain itu, idea penubuhan susu ni, bank susu ni dilihat tidak menepati keperluan semasa lagi lah. Kemudiannya pandangan para fuqaha mengenai bank susu telah diperincikan oleh Nur Madiah dan Zuliza Muhammad Kusrin dalam The Views of Fuqaha on the Permissibility and Prohibition of Milk Bank. Menurutnya, bank susu ni adalah sesuatu yang biasa di negara lain kan, especially di Amerika Syarikat, UK dan negara-negara lain lah. Objektif utama penubuhannya adalah untuk menyelamatkan bayi, terutama bayi yang timbul, bayi yang pramatang, meninggal ibunya yang meninggal dunia kan, dan lain-lain kan. Namun isu dalam cara mereka menubuhkan bank susu ni bertentangan dengan cara yang digariskan oleh syarak kan, dan dia boleh menyebabkan perhubungan susu berganda dan silang yang menghalang perkahwinan kan. Pengkaji menyatakan ada sebahagian ulama bersetuju dengan penubuhan bank susu kan, dan ada yang tidak bersetuju. Kemudian dalam kajian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam bank susu ni, menurut pendapat ulama Silam dan kontemporari, turut dibahaskan oleh Nur Madiah dan Zuliza kan. Dalam kajian mereka, Syariah Compliant Milk Bank according to the opinions of yearly and contemporary Islamic scholars kan. Mereka memfokuskan kriteria yang diperlukan untuk memastikan bank susu ni mematuhi peraturan syarak dan sekaligus mengelakkan isu pertindihan hubungan mahram. Dapatan kajian menghasilkan draft cadangan untuk melaksanakan bank susu ni patuh syariah dapat memenuhi keperluan bayi kan. Penggunaan antara cadangannya ialah bahawa pelaksanaan bank susu ni bukanlah untuk tujuan perniagaan, dan penggunaan susu ibu daripada bank susu ni hanya untuk bayi yang berada dalam kecemasan sahaja. Seterusnya, setiap anak susuan boleh mendapatkan susu ibu daripada seorang ibu sahaja, dan setiap pengambilan susu perlulah mempunyai dokumentasi yang lengkap bagi mengelakkan isu-isu pertindihan mahram. Amalan penyusuan memang amat dititik beratkan oleh Islam. Okey, hal ini dinyatakan oleh Nur Hawa Mukhtar dan Fatin Syuhada dalam kajian mereka, iaitu Islamic Perspective on Importance of Breastfeeding, 2 case reports kan. Penyusuan susu ibu ni bukan sekadar untuk tujuan pemakanan kan. Tapi Islam juga memberikan penyelesaian kepada ibu yang tak dapat menyusukan anak dengan mengambil ibu susuan. Ibu bapa dia perlu bertanggungjawab lah dalam memberikan kebaikan kesihatan dan pemakanan untuk anak-anak mereka kan.
Nur Syazwani dan Siti Mariam dalam kajian mereka The Concept of Human Milk Donation and Milk Kinship in Islam mendapati konsep penyusuan menurut Islam ni sama secara prinsip dengan apa yang dicadangkan oleh WHO kan. Mencadangkan tempoh penyusuan untuk bayi ni adalah 2 tahun kan. Dalam mencari solusi tu masalah-masalah ibu yang kekurangan susu sehingga menyebabkan mereka tidak boleh menyusukan anak, WHO ni mencadangkan penumbuhan bank susu. Namun hukum-hukum berkaitan rada'ah seperti sabitan nasab dan larangan perkahwinan saudara ni menjadi idea membuatkan idea ni sukar untuk dilaksanakan. Sebab apa? Sebab pengkaji berpendapat bahawa langkah-langkah seperti amalan dokumentasi tidak mustahil idea ini dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan prinsip patuh syariah. Kemudian Nurmadiah dan Zuliza menerusi kajiannya penyusuan susu ibu. Prinsip, hak dan kewajipannya menurut perspektif Islaman. Ada membincangkan tentang prinsip yang berkaitan dengan penyusuan, iaitu al-murdi'ah, al-radi' al-murda'un lahu kan, bapa susuan kan. Kajian ni menyentuh tentang hak dan kewajipan ibu anak susuan dan bapa berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha lah. Pengkaji juga menekankan tidak ramai yang mengetahui tanggungjawab dan hak mereka dalam penyusuan kan. Turut disentuh hak seseorang anak susuan perlulah mendapatkan susu terbaik daripada ibu yang dikenal pasti kesihatannya dan keturunannya. Isu mengenai hak ibu bapa susuan dan anak susuan ada dibahaskan oleh Nur Hayati dan Nurita Kamarudin dalam kajian mereka yang bertajuk isu berkaitan hukum penyusuan dalam Islam. Satu sorotan literature kan. Pengkaji banyak menceritakanlah hak-hak ibu bapa susuan dan anak susuan berkaitan penyusuan kan. Secara ilmiah kan. Kemudiannya contohnya berkaitan upah susuan, penerimaan susuan, public nursing dan sebagainya lah. Dan pengkaji ada juga menyatakan perbezaan antara hak dan kewajipan ibu susuan dan anak susuan kan. Hak ni adalah apa yang sepatutnya menjadi milik seseorang, manakala kewajipan ni adalah perkara yang mesti ditunaikan atau dilakukan oleh seseorang kan untuk memenuhi hak orang lain kan. Contohnya dalam penyusuan ni kan, terdapat ibu yang kurang jelas mengenai kepentingan upah susuan, sedangkan dalam Al-Quran dah termaktub bahawa ia menjadi hak kepada ibu susuan di mana menjadi kewajipan ibu dan bapa yang menyerahkan anaknya kepada ibu susuan tu untuk membayar upah kan. Dan penulis juga membawa pendapat Al-Shirazi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab yang menyatakan penyusuan ni adalah hak kepada bayi kan, seperti mana nafkah kepada anak yang telah besar. Maka ibu bapa sepatutnya bertanggungjawablah kepada nafkah untuk memberi pakaian, makanan dan keperluan, dan juga kepada ibu yang menyusukan anak tersebut. Dalam kajian Luqman Edi yang bertajuk konsep rada'ah dalam fikih, membincangkan rada'ah ni dalam perspektif hukum, perspektif fiqh, iaitu rukun dan syarat rada'ah, ukuran kiraan rada'ah kan, yang membahaskan larangan dalam rada'ah kan. Okey, jadi pengkaji turut menyatakan syarat-syarat rada'ah untuk seorang perempuan menyusukan anak susuan dan anak susuan yang menyusu dengan ibu susuan kan. Terdapat beberapa pandangan ulama lah dalam mengenai ukuran rada'ah ni. Okey, pada akhir kajian pengkaji menyatakan hubungan mahram ni yang terhasil disebabkan rada'ah adalah sama dengan hubungan mahram kerana nasab. Saya sebagai pengkaji juga turut meneliti perbahasan Husnul Fatimah dalam kajiannya Ar-Rada'ah dalam Al-Quran, kajian tahlili terhadap surah Al-Baqarah ayat 233 kan. Dalam kajian ni pengkaji tu menekankan bahawa penyusuan ni adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam, sehingga Allah memperincikan perintah penyusuan kepada anak-anak ni bermula daripada lahir sehingga berumur 2 tahun kan. Menurutnya ayat 233 dalam surah Al-Baqarah ni menjadi satu indikator lah bahawa menjadi satu kewajipan bagi setiap ibu ni untuk menyusukan anak kan, seandainya mampu. Dan bagaimanapun ada ulama telah menyatakan terdapat beberapa justifikasi lah yang menggugurkan kewajipan tu kan, seperti jika ibu tu ada masalah kesihatan kan, maka di sini tanggungjawab bapa untuk mencari ibu susuan ni dan wajib membayar upah kan ibu susuan tu sebagaimana selayaknya. Okey, kajian rada'ah perspektif hadis oleh Muhammad juga ada membahaskan mengenai hadis-hadis yang menyentuhkan tentang rada'ah ni lah. Dan pengkaji membahaskan hampir keseluruhan hadis yang menghasilkan istinbat hukum penyusuan khususnya dalam hal-hal mahram akibat susuan. Konsep rada'ah dalam Al-Quran, kajian tafsir tematik ayat-ayat tentang menyusui ibu bayi dalam perspektif mufassir dan sains oleh Masrud Isroni membawa pandangan para mufassir mengenai rada'ah dan dalam pengkaji mendapati panduan yang diberikan Al-Quran sangat bertepatan dengan fakta sains yang ada pada ayat 233 surah Al-Baqarah yang mewajibkan setiap ibu ni menyusukan anak mereka kan. Dan secara ringkasnya penulis membawa satu pandangan
konsep dan amalan rada'ah ni seandainya mengikut apa yang telah digariskan Al-Quran, sudah pastinya dapat menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan rada'ah. Seterusnya dalam membahaskan penyusuan pada zaman Rasulullah dengan kebiasaan yang diamalkan masyarakat sekarang, ada dibahaskan oleh Halimatus Sa'diyah dan Damirah Nur Sakinah dalam kajian mereka realiti penyusuan anak susuan pada zaman silam dan kontemporari kajian tinjauan. Kajian ni menggunakan kitab sirah dan fiqh untuk menjadi indikator perbandingan amalan penyusuan pada masa kini dengan zaman Rasulullah kan. Dan pekaji mendapati ada keperluan untuk mewujudkan satu piawaian yang menepati kuduh Rasulullah demi kemaslahatan masyarakat kan. Hasil kajian ni, ibu bapa kandung anak susuan perlu bertemu dengan ibu susuan untuk mengenali mendapat persetujuan dan membincangkan perkara berkaitan seperti upah dan tempoh menyusu kan. Ini adalah indikator yang sewajarnya menjadi teladan ibu bapa kandung kan masa kini kan. Sebab apa? Sebab kemajuan semasa menjadikan mereka ni mengambil mudah tentang penyusuan, termasuk menggunakan penyusuan ibu susuan jarak jauh seperti mengupas susu tanpa pernah bertemu dengan ibu susuan anak mereka. Andi Harawati dan Mukhlis dalam kajian mereka Ar-Rada'ah dalam konteks kekinian membawa isu terkini dalam penyusuan kan. Isu penyusuan melalui botol seringlah menjadi persoalan perbahasan masyarakat kan. Terdapat perbezaan pandangan ulama mengenai pensabitan mahram antara ibu susuan dengan anak susuan yang mendapat air susu melalui suntikan ni. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan tiada pensabitan kerana tiada suntikan tidak termasuk dalam definisi penyusuan. Tetapi Imam Syafi'i dia menyatakan suntikan air susu ibu itu dikira sebagai wasilah menyampaikan susu ke perut anak susuan. Maka ia dikira sebagai mahram lah. Dan pekaji membawa persoalan hukum pencampuran air susu ibu dengan perkara lain. Apakah mengubah hukum asal penyusuan? Dalam hal ni ulama berselisih pendapat lah. Imam Abu Thawr misalnya menyatakan jika kadar susu ibu lebih banyak dalam sesuatu campuran, maka hukumnya meminumnya akan menjadikan pensabitan mahram. Dan jika tak cukup, maka tidak sabit mahram kan. Menurut Imam Syafi'i, walaupun terdapat air sikit susu, hukumnya tetap sabit kepada mahram jika meminumnya, asalkan tidak hilang zatnya. Rafidah Abdul Rahman dalam kajian penyusuan anak orang lain dalam sejarah Islam membahaskan kronologi dan memperincikanlah latar belakang amalan penyusuan dalam sejarah Islam kan. Amalan penyusuan ni merupakan amalan kebiasaan bagi orang Islam sejak dahulu lagi kan. Didorong dengan budaya mengambil anak angkat kan. Dia ni sebagai solusi untuk membina hubungan mahram antara anak angkat dan anak kandung. Dalam kajian ni Rafidah ni memperincikan sejarah penyusunan Islam ni bermula dengan kisah Nabi Baginda yang mana ibu susuannya itu Halimatus Sa'diyah kan. Yang mana tujuan menghantar baginda Halimatus Sa'diyah kepada Halimatus Sa'diyah ni adalah memastikan baginda ni mendapat susu yang terbaik. Perbahasan mengenai aplikasi prinsip syariah dalam perkongsian susu ibu secara atas talian ni dibincangkan oleh Syakirah Zahar dan Zilal Sa'ari dalam kajian mereka itu Syariah Compliance Human Milk Sharing Online Application kan. Yang mana kemudahan komunikasi susulan teknologi maklumat ni menjadikan manusia ni menjadikan internet ni sebagai platform berkomunikasi kan, termasuklah dalam bab perkongsian susu ibu kan. Mereka menyatakan perkongsian mengenai susu ibu dalam aplikasi Facebook kan beroperasi lebih daripada 40 buah negara kan. Antara halaman Facebook tersebut ialah Is on Feed dan Human Milk for Babies. Namun pelaksanaan konsep perkongsian secara atas talian sebegini tidak menepati prinsip syariah. Oleh itu, pekaji membentangkan rangka kerja aplikasi web perkongsian susu dalam talian yang mematuhi undang-undang Islam yang menampilkan penyimpanan data penderma dan penerima dalam pangkalan data. Kajian pengambilan kiraan faktor perubahan sosial dalam fiqh semasa analisis terhadap isu-isu fiqh wanita oleh Siti Fatimah meneliti hukum-hukum berkaitan fiqh wanita dalam konteks semasa lah. Dapatan kajian menunjukkan wujud hubungan mahram terhasil daripada penyusuan yang menggunakan suntikan laktasi ni kerana konsep penyusuan iaitu yang bermaksud mereka yang haram dikahwini kerana keturunan haram juga dikahwini dengan susuan. Kita masuk kepada kesimpulan. Kajian ini meneliti kepentingan dokumentasi rada'ah ibu susuan bukan kandung dari sudut kemaslahatan Islam lah. Penggunaan kad merada'ah dilihat sebagai satu cara pendokumen diri saudara susuan memastikan salah silah nasab orang Islam ni dijaga secara teratur kan. Penglibatan secara holistik dan konsisten daripada semua agensi iaitu Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, JAKIM, KKM, JKSM, Jabatan Mufti Negeri, JKM,
Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara JPN kan adalah perlu demi menjayakan maqasid syariah ni kan. Pelaksanaan pendokumentasian penyusuan ni wajar diwujudkan dan dilaksanakan oleh semua negeri kan. Dan perlu ada pemantauan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya di Malaysia. Ini saya sertakan beberapa rujukan untuk kajian projek peringkat 1 saya. Sekian saja pembentahan untuk saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.